kepada Nabi Nuh. Okey, apa tu mukjizat? Amrun khawariqul 'adah. Sesuatu yang berlaku di luar daripada logik untuk memperjelaskannya. Akal yang Allah Ta'ala bagi tak boleh nak terangkan proses cause and effect. Bagaimana unta betina boleh keluar daripada batu. Ini tak boleh diperjelaskan oleh akal. Maka itu namanya mukjizat. Tetapi masyarakat pada waktu Nabi Saleh diutuskan, ataupun Quraisy yang menyaksikan bulan terbelah, lalu belahan itu jatuh ke Bukit Safa dan Marwah. Bukan sekadar terbelah, tuan-tuan. Sirah kata apa? Jatuh, dijatuhkan Allah. Maududi kata, kalau merujuk kepada dokumen-dokumen kaum-kaum yang ada di dunia, memang ada cerita nenek moyang mereka menyaksikan bulan pernah terbelah. Ada cerita itu, walaupun dalam bahasa yang berbagai, sejak pada zaman 700, 800, 900, 1400 tahun yang lepas berlaku satu peristiwa. Nenek moyang mereka kata bulan terbelah sebab mereka bukan berada ketika peristiwa itu berlaku. Tapi ketika peristiwa itu berlaku, mereka berada di dunia lain, mungkin di Afrika, mungkin di Amerika. Tapi peristiwa itu pasti boleh dilihat oleh seluruh dunia. Ia satu peristiwa global. Ia bukan hanya berlaku kepada Quraisy. Sebab tu Maududi ini orang yang pakar sejarah. Selain pada tafsir, dia boleh berkongsi dokumen-dokumen yang ada kepada masyarakat-masyarakat dunia lebih kurang 1000 tahun yang lepas. Mereka berkongsi maklumat yang sama. Rupa-rupanya peristiwa ini berlaku secara global. Tuan-tuan, bila terbelah bulan, ini bukan kerja manusia. Lalu ini namanya mukjizat. Dan sifat mukjizat, dia bukan saja-saja diadakan Allah. Tiba-tiba Nabi Hud, Nabi Saleh berdakwah, tiba-tiba Allah kata, wahai Saleh, kerana mereka tak nak dengar cakap, maka kau lakukan sesuatu, iaitu dengan memerintahkan batu untuk mengeluarkan unta betina. Ataupun Rasulullah ketika berdakwah, tiba-tiba Allah Ta'ala kata, ya Rasulullah, malam ni akan berlaku sesuatu yang pelik, datangkan Quraisy. Mukjizat bukan datang dengan permintaan Rasul. Mukjizat datang dengan permintaan kaum Rasul. Tetapi kita kena ingat, Nabi cuba mengelakkan mukjizat. Sebab apa? Kamu rasa sebab apa, tuan-tuan? Para Rasul dan khususnya Rasulullah, apa mukjizat Rasulullah? Para ulama mengatakan antara definisi mukjizat adalah litahaddi, untuk tujuan mengancam balik, untuk memberikan ancaman yang terakhir, final warning. Maknanya sesuatu dinamakan mukjizat apabila kaum itu minta dan mereka cabar berkali-kali, lalu Allah Ta'ala menjadikan mukjizat itu bukan saja-saja tetapi sebagai ancaman terakhir, final warning. Kamu tak percaya apa yang kamu dengar, namanya message, risalah. Dan sekarang, kerana kamu yang desak, maka aku support Rasulullah dan para Rasul lain-lain dengan didatangkan apa yang boleh nampak dengan mata, iaitu mukjizat. Sebab itu setengah para ulama kata air keluar daripada jari Rasulullah itu bukan mukjizat, itu ayat. Sebab mukjizat mesti ada kaitan dengan kau. Apa lagi? Makan satu pinggan tapi boleh mengenyangkan 20-30 orang. Itu bukan mukjizat. Setengah para ulama kata macam tu. Tetapi itu ayat kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Sebab ta'rifan mukjizat merujuk kepada apa yang didesak oleh sesuatu kaum, lalu Allah menjadikan ia berlaku dan logik tidak boleh menerangkannya, lalu ia berlaku untuk menjadi tahaddi, untuk memberikan ancaman terakhir. Maknanya apa? Selepas mukjizat, kamu tak percaya juga, kamu akan dimusnahkan.
Lepas tu dalam surah Al-Ma'idah, di penghujung surah Al-Ma'idah, anda tahu kenapa dinamakan surah Al-Ma'idah? Sebab Hawariyun meminta sesuatu yang pelik. Ya Isa, datangkan kami ma'idatan minas sama. Datangkan kami makanan daripada langit. Lalu Nabi Isa kata, Ya Rabbi, kamu tidak beriman ke selama ini dengan apa yang telah aku sampaikan? Dan tak cukup kepada kamu aku boleh menghidupkan yang mati, merawat sopak dan buta. Aku tahu makanan dalam rumah kamu, menghidupkan tanah liat yang berbentuk burung lalu menjadi burung yang terbang. Tak cukup lagi ke bro? Sebab itu anda tengok surah Al-Ma'idah, Nabi kata apa kepada Hawariyun, baik aku akan tunaikan, tetapi kamu kena ingat, kalau kamu tidak beriman sampai aku tunjukkan makanan daripada langit ini, kamu akan diazab double oleh Allah Ta'ala. Di'fain, kamu akan diazab 2 kali ganda. Kerana apabila sesuatu yang pelik berlaku dan kamu still tidak beriman, azab. Dan tengok apa yang berlaku kepada Thamud, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berlaku kepada Ad, apa yang berlaku kepada Nuh, kaum Nuh. Walaupun ia bukan mukjizat, ia banjir besar yang luar biasa. Nabi Hud, apa mukjizat Nabi Hud? Ulama kata tidak ada mukjizat. Tidak ada perkara yang pelik berlaku. Anda tahu apa mukjizat Nabi Hud? Ada mukjizat Nabi Hud? Tidak ada mukjizat, yang ada azab. Apabila mereka bertahun-tahun tidak mendengar apa yang telah disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Baik tuan-tuan, untuk ringkaskan, surah Al-Qamar bermula dengan iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Kiamat dah dekat. Iqtarabat, sudah mendatangi dan mendekati kamu. Rasulullah kata antara jari telunjuk dengan jari jadi kelingking ni. Jadi apa pasal lupa? Jadi hantu. Nabi kata sangat hampir. Maknanya ketika Nabi sebut surah ni kepada para sahabat, maka fahamlah para sahabat Rasulullah itu sendiri sebagai greatest tanda paling besar kiamat dah dekat. Sebab itu kerana Nabi dengan kiamat dekat, maka tidak perlu Rasul diutuskan. Dah begitu dekat. Di pandangan anda mungkin nampak macam lambat lagi, tapi di pandangan Allah, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Kami nampak dekat, sungguh dekat. Expired date kepada bumi dan kepada alam ini. Dan antara bukti kiamat itu sudah hampir adalah apabila alam sudah tidak stabil. Dan bagi menunjukkan ketidakstabilan alam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan mukjizat kepada Quraisy yang mencabar Rasulullah dengan cabaran, hidupkan kami nenek moyang kami, datangkan kami tangga daripada langit, lalu kami boleh naik untuk melihat Tuhan kamu. Allah Ta'ala datangkan yang lebih ekstrim daripada itu. Bulan terbelah. Wansyaqqal qamar. Jadi ayat ini mengajar kita, apabila berlakunya peristiwa terbelah bulan pada tahun yang ke-10 kerasulan, kata Maududi, berlakunya peristiwa terbelah bulan lebih kurang pada tahun ke-10 kerasulan. Sebab ini antara cara Allah Ta'ala menunjukkan bukti yang terakhir. Sepatutnya bila berlaku peristiwa terbelahnya bulan di hadapan mata Quraisy, apa yang sepatutnya berlaku kepada mereka? Mereka sepatutnya beriman. Nabi dah mengelakkan mukjizat. Nabi sedaya upaya tak nak tunjuk mukjizat. Nabi boleh minta kepada Allah. Betapa banyak surah-surah dalam Al-Quran yang merakamkan Quraisy kata, kami tak percaya kamu ada kulit macam kami, kamu jalan macam kami di pasar, kamu makan minum macam kami, kamu ada anak, ada isteri macam kami, kamu kata kamu rasul. Kami tak terima pada itu. Kamu tak ada malaikat di sisi kamu. Dan kami hanya boleh percaya rasul itu mestilah boleh terbang di udara, boleh berjalan atas air. Kepelikan. Semua ini dirakamkan di dalam Al-Quran kalau anda kaji. Sepatutnya mereka beriman. Mereka cabar Rasulullah, tetapi mereka tidak beriman. Tengok ayat 2. Wa in yarau ayatan yu'ridu.
Dan bila logik tak boleh nak jelaskan, bila logik tidak boleh menerangkan bagaimana pula boleh terbelah, maka cara paling pantas untuk justify yang mereka berhak untuk tidak percaya, mereka akan kata wa yaqulu sihrun mustamir. Mereka kata ini adalah sihir, sedangkan sihir adalah silap mata. Mata kamu je tersilap nampak. Tetapi kalau kamu tengok dengan teliti, apa yang kamu nampak adalah betul-betul ia terjadi di hadapan mata kamu. Sepatutnya apa yang berlaku kepada Quraisy bila mereka engkar kepada mukjizat, mereka sepatutnya dimusnahkan Allah. 10 tahun Quraisy diazab oleh Allah sebagaimana Allah azab Ad Samud. Tapi berlaku ke benda itu? Tak. Sebab Quran, maafkan saya, peristiwa terbelah bulan, kalau tidak diimani, apa yang berlaku sepatutnya sepatutnya berlaku sebagaimana berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Bila mukjizat diingkari, mereka sepatutnya dimusnahkan Allah. Tetapi kenapa Allah tidak musnahkan mereka? Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Allah terlalu pengasih, ekstrim kasih sayangnya, sampai kalau ikut polisi Allah, mereka sudah sepatutnya dimusnahkan. Tapi Allah tidak musnahkan. Maka itulah kaitan dengan surah Ar-Rahman. Kemudian yang kedua saya nak sebutkan hubung kait antara permulaan Al-Qamar dengan surah Ar-Rahman. Tuan-tuan, apakah mukjizat lebih besar daripada terbelahnya bulan? Beritahu saya, apakah mukjizat yang lebih hebat daripada tongkat Nabi Musa? Apakah mukjizat yang lebih besar daripada unta betina Nabi Saleh? Apakah mukjizat yang lebih hebat daripada menghidupkan orang yang mati? Apakah mukjizat yang lebih hebat daripada insyaqqal qamar? Apa dia? Ingat semua mukjizat yang berlaku kepada para rasul, semua mukjizat itu sifatnya wa in yarau, mereka nampak dengan mata mereka. Itu sifat mukjizat. Sebelum Rasulullah, semua mukjizat para rasul, sifat mukjizat adalah untuk kamu nampak dengan jelas kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Tetapi apakah mukjizat lebih besar daripada terbelahnya bulan? Al-Quran. Al-Quran itulah mukjizat yang greatest miracle. Mukjizat yang paling besar daripada terbelahnya bulan adalah Al-Quran. Subhanallah. Tuan-tuan, kalaulah bulan terbelah, anda nampak depan mata anda sekarang, ataupun unta betina dikeluarkan daripada batu, ataupun ayah anda dihidupkan balik daripada lubang kubur anda, sebab saya sudah kehilangan ayah dihidupkan balik. Anda tahu semua kajian yang boleh dibuat oleh siapa? Dajjal. Dajjal boleh hidupkan orang mati. Dajjal boleh tumbuhkan bumi yang kering kontang. Tapi apa yang anda akan lihat bukan mukjizat, sihir. Mata anda tersilap nampak. Lepas tu hati-hati. Kalau orang mudah percaya benda pelik, dia adalah pengikut setia Dajjal. Sebab Dajjal akan datang dengan benda pelik. Wal'iyasubillah. Lalu Al-Quran adalah mukjizat, bukan sekadar mesej. Ia adalah mesej untuk telinga Rasulullah sampaikan kepada Quraisy, dan ia pada masa yang sama dan buat pertama kali mesej dan mukjizat sekaligus. Dulu mesej berpuluh tahun Nabi Saleh menyampaikan, mereka tak beriman, bahkan mereka cabar, ya Saleh, keluarkan kami daripada batu yang kami ukir ini. Seekor lembu betina. Lalu dikeluarkan kerana mereka cabar. Maka Allah Ta'ala kata, Saleh tunjukkan. Dan ia pun muncul mukjizat. Biasanya mesej begitu lama dan mukjizat datang sebagai secondary, supporter, atas permintaan kau. Dan buat pertama kali dalam sejarah perjuangan para anbiya, dan khusus hanya untuk Rasulullah, dan kerana Rasulullah Rasul terakhir, biarlah apa yang bakal dia tinggalkan berkekalan sampai kiamat, maka for the first time mesej dan mukjizat bergabung sekali, namanya Al-Quran. Al-Quran mukjizat. Adakah anda menyadari perkara itu? Ya, mulut kita kata mukjizat, tapi adakah kita merasakan Al-Quran adalah mukjizat? Tengok saja apa realiti umat Islam kepada Al-Quran selepas Ramadan. Adakah mereka membaca Al-Quran? Adakah mereka memahami Al-Quran? Tahniah tuan-tuan datang
untuk mempelajari Al-Quran, sebab kita sudah mendekati mukjizat Al-Quran yang lebih hebat daripada terbelahnya bulan. Dan sekiranya Al-Quran yang disampaikan pun